Oh Danish, kau ni asyik rehat je. Kita ada banyak video tau nak buat. So bila kau nak startnya? Aku baru kerja tak sampai 5 minit tau. Dah okey lah. Jom kita mulakan video kita. Mari. As long as you stay with me, I'm giving you all my heart. I'm giving you all my love, and as long as you stay with me. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, bulan kami akan membentangkan atau membincangkan sebuah tajuk yang hangat diperkatakan dalam masyarakat pada masa ini. Dan tajuk kami, perkahwinan campur. Sebelum itu, apa itu perkahwinan campur? Perkahwinan campur merupakan pernikahan antara dua individu yang berlainan dari segi bangsa, etnik dan juga budaya. Dan dalam video ini, kami akan membincangkan kaitan kesan perkahwinan campur, cabaran perkahwinan campur dan juga cara mengatasi cabaran tersebut. Dan di akhir video, kami akan membawakan sesi temu ramah untuk anda supaya anda dapat mendalami apa itu perkahwinan campur dengan lebih mendalam. Jadi saksikan dan nantikan temu ramah tersebut. Baiklah, kita akan mulakan video kita pada hari ini dengan kesan positif apabila sesuatu pasangan berkahwin campur. Yang pertama, kelebihan yang pertama dalam sesuatu keluarga apabila berkahwin campur adalah kepelbagaian budaya. Contohnya, isteri seorang Cina, suami seorang India. Apabila berkahwin, mereka akan menjadi keluarga yang unik kerana anak diorang boleh belajar dua-dua budaya dalam satu masa yang sama oleh ibu bapa mereka sendiri. Dari segi perundangan pula, sebagai contoh, isteri luar negara, suami orang dalam negara. Apabila mereka ingin buat keputusan untuk berkahwin, isteri daripada luar negara itu berhak untuk mendapat hak-hak tempatan di Malaysia. Mereka boleh memohon untuk menjadi penduduk tetap di Malaysia. Mereka akan mendapat hak sebagai seorang pekerja, hak sebagai seorang rakyat dan lain-lain lagi di dalam negara ini. Last sekali, kepelbagaian agama. Kita akan mengecualikan agama Islam dalam kes ini sebab agama Islam tidak dibenarkan untuk berkahwin antara agama lain. Kita akan pergi ke perspektif agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Dalam agama mereka, mereka boleh berkahwin orang dengan agama yang berbeza. Dengan ini, agama dalam sesuatu keluarga boleh diajari kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka boleh diberi pendidikan secara inklusif untuk memahami dua-dua agama oleh ibu bapa mereka dan akan membuat keputusan agama mana yang mereka akan menganuti. Okey, kita bergerak kepada cabaran perkahwinan campur. Cabaran yang pertama ialah cabaran dalam bahasa dan komunikasi. Perkara ini timbul apabila pasangan mempunyai kefasihan dalam bahasa yang berbeza. Contohnya, apabila orang Melayu berkahwin dengan orang Cina. Melayu sudah semestinya mempunyai kefasihan dalam bahasa Melayu. Manakala orang Cina, dalam bahasa Cina. Perkara ini akan menimbulkan salah faham, terutamanya dalam perkara-perkara dan komunikasi harian. Cabaran yang kedua pula ialah perbezaan dalam nilai dan tradisi. Dah semestinya bahasa yang berbeza mempunyai budaya yang berbeza. Contoh seperti contoh yang tadi, orang Melayu dan orang Cina. Perkara ini akan menimbulkan satu masalah dalam majlis perkahwinan apabila orang Melayu ingin berkahwin dengan cara orang Melayu, melakukan kenduri dan gotong royong di kawasan kampung. Manakala orang Cina lebih cenderung untuk melakukan perkahwinan itu dalam cara formal di dewan-dewan dan menempah catering. Cabaran yang ketiga pula ialah cabaran untuk membesarkan anak dengan kepercayaan yang berbeza. Orang Jepun dan orang Amerika contohnya lah. Orang Jepun menjadi kepercayaan kepada disiplin, berjaya dalam akademik, manakala orang Amerika pula mempunyai minda yang bebas supaya anak memilih kerjaya mereka sendiri dan gaya hidup sendiri. Perkara ini akan menjadi sedikit masalah dalam proses membesarkan anak.
selepas ada cabaran, mestilah adanya cara mengatasi cabaran tersebut. Jadi, cara mengatasi untuk cabaran yang pertama iaitu cabaran komunikasi dan bahasa di antara keluarga. Cabaran tu boleh diatasi dengan cara salah satu pasangan berbahasa, gunakan bahasa kebangsaan negara tersebut. Contohnya, di Malaysia kita ada bangsa Cina, Melayu dan India, dan mereka bertiga termasuk Sabah Sarawak. Mereka berempat ni berkomunikasi di antara setiap bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu. Terusnya, mereka juga boleh menggunakan bahasa antarabangsa iaitu bahasa Inggeris, ataupun mereka boleh berbincang untuk menggunakan bahasa salah satu di antara dua pasangan. Contohnya, kita ada dua bangsa, Cina dan India, dan mereka boleh berbincang antara mereka ingin menggunakan bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil. Cara mengatasi cabaran seterusnya ialah perbezaan nilai dan peradaban setiap bangsa. Kita semua tahu setiap bangsa mempunyai didikan yang berbeza dan budaya yang berbeza. Sebagai contoh, perkahwinan. Jadi mereka apabila adanya majlis perkahwinan masing-masing, mereka boleh berbincang sama sendiri. Adakah mereka ingin menggunakan budaya bangsa A atau budaya bangsa pasangan B, ataupun mereka juga boleh buat dua gabungan antara bangsa tersebut. Mana tahu macam kita di Malaysia ini, kita ada gabungan bangsa di dalam satu negara. Kita boleh menggunakannya, ataupun kita boleh buat dua majlis yang berbeza, majlis untuk pasangan A dan majlis untuk pasangan B. Dan cara mengatasi cabaran yang terakhir ialah didikan kanak-kanak daripada ibu bapa yang berlainan bangsa. Mereka boleh mendidik kanak-kanak itu menggunakan dua-dua budaya mereka sendiri. Kerana saya sendiri mempercayai bahawa setiap bangsa dan budaya mengajar kita untuk membuat perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Jadi mereka boleh mendidik mereka menggunakan dua-dua bangsa dan budaya dan mengikut budaya setempat. Untuk pengetahuan semua, salah satu daripada peserta kita mempunyai ibu bapa yang berlainan bangsa. Jadi, saya akan bawakan kepada anda semua siapakah dia. Jom, ikut saya. Duran, kau buat apa ni? Kau buat apa? Okey, aku memandangkan kau ada ibu bapa yang berlainan bangsa kan? Jadi, izinkan aku menerima ramah kau. Boleh? Jom. Ya, kita pergi ke meja. Diren, sebelum kita start kita punya interview, apa kata bagi tahu dulu nama penuh kau? Nama penuh saya Diren Radif, anak lelaki Komangan. Diren Raja. Ya, jadi panggil Diren je kan? Panggil Dip. Okey, berapa orang adik-beradik? Saya ada 2 orang adik-beradik. Saya paling last. Paling bongsu lah. Okey, seterusnya, soalan seterusnya, ibu bapa kamu berbangsa apa? Ayah saya berbangsa India, mak aku berbangsa Iban. Ayah India, mak Iban. Jadi mak kamu daripada Sarawak betul? Ya. Okey. Jadi nak tanya, kalau kat rumah tu bahasa perantaranya apa di rumah? Dalam rumah, untuk senang untuk semua orang, semua cakap dalam bahasa Inggeris. Semua English. Jadi kau tahu tak sikit sebanyak tentang bahasa Iban atau bahasa Tamil? Bahasa Iban sikit dari mak aku, bahasa Tamil sikit dari ayah aku lah. Tapi setiap kali buat sendiri je. Setiap kali akan cakap English lah. English. Oh, jadi kalau dengan kawan-kawan Tamil atau kawan-kawan Melayu, kamu lebih Saya boleh faham apa dia cakap, tapi saya tak boleh reply balik. sama juga dengan Iban. Sama. Iban pun semua. Semua. Jadi kalau raya Deepavali ataupun Iban, ada perayaan apa? Untuk perayaan India, Uh-huh. yang pertama sekali ni ada Thaipusam, ada Deepavali. Untuk belah Iban pula ada Christmas, Hari Gawai. Yang paling penting Hari Gawai. Hari Gawai. Jadi Hari Gawai kamu akan pergi Sarawak lah. Ya, Pergi Sarawak. setiap tahun balik Sarawak. Tak akan pergi Sarawak. Jadi kalau dengan mereka sekalipun, kalau keluarga belah mak kamu, kamu akan berbahasa English. English. Ibu, ayah kamu dengan kamu adakah satu agama ataupun berlainan agama? Berlainan. Untuk ayah aku, dia agama Hindu. Okey. Mak saya agama Kristian. Dalam birth certificate saya agama Kristian. Agama Kristian. Sekarang mengamalkan? Tapi saya mengamalkan agama Hindu. Oh, jadi ikut belayah lah. Belayah. Jadi apa-apa Deepavali ke apa, sambut juga. Sambut. Kalau Christmas pun sambut juga. Sambut. Okey. Jadi senang cerita, boleh saya tahu tak apa yang kamu rasa apabila adanya family campur? Apa yang kamu rasa? Keunikan dia, cabaran dia? Keunikan tu memang unik lah, sebab saya dapat tahu background semua orang. Diorang pun ajar saya tentang background agama tu, macam mana nak jadi macam diorang. So saya dapat lagi pengalaman, lagi knowledge lah tentang agama tu. Tentang budaya juga Tentang lah. budaya semua. So saya akan lagi diverse lah. Dekat di Sarawak tu, Iban tu berada di rumah panjang ataupun sekarang dah moden? Rumah panjang tapi modern sikit. Oh, So bukan rumah panjang yang kayu, yang semua simen. faham. Apa guys, apabila adanya family yang adanya kahwin campur ni, kita boleh dapat merasai budaya apa yang belah
ibu kita dan ayah kita, budaya yang berlainan. Macam saya, kedua belah ibu bapa saya, dua-dua ialah Melayu. Jadi apabila raya semua, saya akan mempelajari kebanyakannya tentang budaya Melayu sahaja. Macam Diren dapat merasai duduk di dalam rumah panjang yang moden, dapat merasai merayakan Deepavali, merayakan Hari Gawai dan dapat merasai Thaipusam, Christmas. Jadi itu ialah salah satunya keunikan apabila mempunyai family yang bercampur bangsa. Ada apa-apa lagi yang kamu ingin tambah? Alam's the place to live, everybody. Okey, baiklah. Setelah pelbagai yang telah kami ulaskan tentang perkahwinan campur sebentar tadi, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memberikan toleransi yang tinggi terhadap pasangan-pasangan yang berkahwin campur. Ini kerana ini boleh menyatukan kaum di antara sesuatu kaum di Malaysia dan akan meningkatkan sesuatu perpaduan di Malaysia.